Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan juga bagi kita segala kebaikan, kerahmatan, keberkatan di dunia dan juga di akhirat esok lebih-lebih lagi. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Insya-Allah kita dalam beberapa hari lagi, lebih kurang seminggu, insya-Allah kita akan masuk dalam bulan Ramadan dan memulakan ibadah puasa kita bagi tahun ini insya-Allah. Jadi kerana itu perbincangan kita pada malam ni adalah persediaan untuk kita memasuki Ramadan dan juga untuk kita menyempurnakan ibadah puasa kita. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, persediaan, persiapan, perancangan ini adalah merupakan sebahagian daripada sunnah Nabi SAW, dan ia merupakan sunnah besar, bukan sunnah yang kecil-kecil, sunnah yang ringan-ringan. Sunnah ringan-ringan ni macam kita pakai baju putih, itu pakai jubah, ini sunnah yang ringan-ringan. Tapi sunnah yang lebih utama lagi adalah sunnah-sunnah yang berbentuk prinsip kehidupan, cara kita mengurus diri kita, mengurus hidup kita. Maka antara prinsip dalam kehidupan sebagai seorang Islam yang ditunjuk sendiri oleh Nabi SAW, yang kita sebutkan antara sunnah utama, iaitulah kita ini bersedia, kita melakukan persediaan, kita merancang, kita cuba untuk fikirkan yang kita nak buat itu, kita cuba dulu fikirkan bagaimana untuk kita laksanakan ia dengan bentuk yang paling baik, dengan bentuk yang paling bagus yang boleh kita laksanakan. Maka kerana itu mungkin lepas ni dah tak ada perbincangan dah kuliah berkenaan dengan Ramadan, maka saya ambil peluang pada hari ini untuk kita bincang tentang persediaan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Ada beberapa persediaan yang kita kena buat. Yang paling penting sekali dan yang paling utama sekali, persediaan dari sudut rohani kita. Persediaan rohani, kemudian persediaan kita dari sudut ilmu, hukum hakam puasa, dan tak penting juga persediaan dari sudut jasmani kita. Ini 3 perkara penting. Tengoklah takat mana yang boleh boleh kita bincang malam ni. Baik, yang pertama, persediaan dari sudut rohani. Hati kita, jiwa kita. Nak masuk Ramadan ini, kita kena ada rasa seronok. Rasa kita tu kena ada rasa seronok. Kalau tak ada rasa seronok, kaedahnya mudah saja. Buat-buat seronok. Dah tak seronok nak buat macam mana kan? Buat-buat seronok. Kaedah ni bukan saya cipta, Nabi sendiri pun sebut. Kerana Nabi SAW sebut, apabila kamu baca Quran, ibku. Nabi kata, Nabi SAW sebut pada kita, apabila kamu baca Quran, ibku. Nabi kata, nangis. Nabi suruh kita menangis bila kita baca Quran. Kemudian Nabi kata, fa illam tabku, kalau kamu tak menangis, Nabi kata, fatabaku. Buat-buat menangis. Tak kira lah kita baca Quran bila-bila pun kan. Patut bila kita baca Quran tu dia kena rasa menangis. Dan memang Nabi suruh kita menangis.
Sebab bila menangis tu baru dia ada rasa feel kita baca Quran tu. Sekalipun tuan-tuan tak faham makna Quran tu, tetapi kemukjizatan Quran tu dia boleh bagi rasa. Kalau kita ni memang ahli Al-Quran, kita selalu baca Quran, kita biasa dengan Quran, hatta orang kafir sendiri pun dia boleh rasa. Banyak cerita-cerita. Nak cerita mungkin tak ada nak. Banyak cerita-cerita orang kafir ni bila dengar baca Quran dia rasa oh bagus. Nah, kita tak apatah lagi kita. Maka Nabi kata bila kamu baca Quran hendaklah kamu menangis. Kalau kamu tak menangis, maka buat-buat menangis. Tabaku. Dia pakai wazan tafa'ala. Arab ni kalau kata nak buat-buat, dia punya imbangan perkataan dia. Nak buat-buat kan. Macam kita tidur, kita kata buat-buat tidur. Tapi Arab dia imbangan perkataan dia. Nam tidur, nama tidur. Nak buat-buat tidur, tanawama. Jadi dalam hadis Nabi kata tabaka. Buat-buat menangis. Maka sama juga kita nak masuk bulan Ramadan ini, seharusnya kita gembira, kita rasa seronok. Kerana orang-orang yang soleh itu seronok. Nak masuk Ramadan, orang-orang yang soleh dia rasa seronok. Bila nak habis Ramadan, dia rasa tak seronok. Jadi kita ikutlah. Kita sepatutnya macam tu lah. Jadi nak tahu kita ni seronok tak seronok tu, tengok waktu tengok anak bulan. Tengok anak bulan hari apa? Tengok anak bulan. Kalau ikut kalender hari Isnin rasanya. Kalau tengok anak bulan hari Isnin, saya ikut kalender saya tengok lah. Saya pun tak kira pula. Tapi saya tengok kalender hari Isnin, tengok anak bulan. Jadi tuan-tuan waktu tunggu pengumuman itu, apa rasanya? Nak puasa Selasa ke nak puasa Rabu? Gitu kan. Nak puasa Selasa ke nak puasa Rabu? Ini tuan-tuan je boleh jawab. Tuan-tuan je boleh jawab. Ya Allah bagilah puasa Rabu kan. Itu maknanya tak apa seronok nak puasa. Tak apalah, tak apalah. Tak apalah, kita ni banyak perkara kita buat secara terpaksa banyak. Banyak. Sakit makan ubat tak? Kita demam, kita makan ubat. Siapa yang suka makan ubat? Jaranglah orang angkat tangan. Ubat tu pun dah pahit dah kan. Jadi orang tak makan ubat, tapi paksa. Jadi kita dalam banyak perkara kita buat perkara terpaksa demi untuk kebaikan kita juga. Bila kita tahu baik itu, seperti mana ubat juga. Ini lagi satu cara untuk kita nak bagi rasa seronok puasa. Tadi kita buat-buat kita buat-buat seronok. Lagi satu cara bila kita nak bagi rasa seronok itu, kita ingat apa kebaikan nak kita dapat daripada puasa. InsyaAllah dia akan mari rasa seronok. Contohnya kalau muslimat dia nak kurus badan, maka dia ingat bila puasa nanti boleh turun 5 kilo, 10 kilo. Dia rasa seronok dah nak puasa. Dia marilah. Dia akan mari mudah-mudahan rasa seronok. Kita ingat nanti bila puasa nanti ganjaran Allah Ta'ala bagi. Besar tak? Besar sangat. Amalan sunat dikira seperti amalan wajib. Amalan wajib diganda. Ganda tu pula tak ada apa? Unlimited. Kita pun tak tahu tara mana. Kalau sedekah kita tahu 700 ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700 ya. Kita sedekah RM1, seolah-olahnya dia ada RM700. Itu kalau puasa, kalau derma. Kita sedekah RM1 kan. Allah Ta'ala boleh ganda sehingga RM700 dia punya pahala tu lebih kurang gitu. Tapi bila puasa unlimited. Tak ada. Nabi SAW kata, Allah Ta'ala firman, Allah Ta'ala kata, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa ni adalah untuk aku. Aku hak balas. Berapa? Allah tak cerita. Berapa banyak? Allah tak cerita. Besar ganjarannya. Jadi itulah bulan hak kita nak masuk ni. Hak kita nak mari ni kan, dia punya ganjaran sebesar itu.
Ada tu beberapa kaedah tuan-tuan nak bagi apa? Nak bagi ada rasa seronok. Tuan-tuan dengar tadi tu ada rasa seronok tak nak masuk bulan puasa ni? Ada lah kot Kalau tak ada tu tak lama lah tu. Mudah-mudahan ada lah. Biasa manusia psikologinya macam tu. Bila dia tahu satu benda hak dia buat tu, walaupun asal dia tak suka, tapi dia tahu kalau dia buat dia dapat kebaikan, dia akan suka. Macam juga ubat yang pahit tadi ni, dia makan walaupun dia tak suka, dia makan juga, kerana dia tahu perkara tersebut akan bagi kebaikan kepada dia. Itu yang pertama tuan. Baik, yang keduanya, persediaan dari sudut rohani kita ni, dalaman kita. Pertama tadi nak biar ada rasa seronok nak puasa ni biar ada rasa seronok. Kadang-kadang sekarang mungkin tak tuan-tuan. Balik rumah kan fikir balik saya sebut tadi. Fikir balik kan. Fikir balik kebaikan puasa. Fikir balik. InsyaAllah dia akan mari rasa seronok. Penting tu dapat rasa seronok ni. Tambah zaman-zaman sekarang ni semua nak seronok. Semua nak seronok zaman sekarang ni. Belajar seronok. Kan? Semua nak seronok belaka. Baik, yang keduanya berkaitan dengan persediaan rohani kita adalah keazaman kita untuk puasa tu. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, cuba kita azam daripada sekarang. Azam dulu sekarang kan. Kita nak puasa kita itu kalau boleh puasa hak paling tinggi. Janganlah puasa awam. Pak Imam Ghazali kata puasa awam ni hak dia jaga perut dengan hak dia jaga bawah perut je. Daripada waktu fajar waktu subuh sampailah waktu maghrib. Dia jaga hak tu ya. Hak lain dia tak jaga. Mata tak jaga, mulut tak jaga, telinga tak jaga, perut pun dia tak jaga. Selepas tu dia tak jaga. Dalam tempoh tu sahaja dia jaga. Ini puasa hak paling rendah. Maknanya perkara-perkara hak kemungkaran lain hak dia tak jaga. Dia jaga jangan makan sepanjang tempoh puasa tadi ni, daripada subuh sampai lah maghrib. Lepas tu dia jaga sepanjang tempoh tu kemaluan dia tak guna. Itu je. Hak lain dia tak jaga. Itu puasa paling rendah sekali. Perut pun dia jaga sampai maghrib ya. Lepas maghrib lepas maghrib dia jamu sungguh. Itu paling bawah. Ni kita nak kata macam mana tapi bukti macam tu. Setiap hari orang Malaysia membazir makanan. Setiap hari orang Malaysia membazir makanan. Setiap hari. Kalau tuan-tuan dengar khutbah, bukan yang rasanya khutbah minggu lepas rasanya. Yang minggu hak baru ni, Jumaat yang baru ni. Kalau siapa yang tak tertidur lah. Kalau yang dah baru bagi salam terus tidur tu, itu ma'assalamah wassalamualaikum lah. Kan dia sebut tentang pembaziran. Orang Malaysia hari-hari biasa membazir. Kalau tak silap saya 7,000 tan metrik. Kalau tak silap saya 7,000 tan metrik. Kalau tak silap 3,000 tan metrik yang masih boleh makan lagi. 3,000 tan metrik masih boleh makan lagi setiap hari. Membazir tak kita? Mungkin kita tak membazir lah, alhamdulillah. Tapi secara amnya di Malaysia macam tu. Bila masuk bulan Ramadan, berganda-ganda lagi. Tu dia. Bila masuk bulan puasa, berganda-ganda lagi. Itu maksudnya apa tu? Kalau tak silap saya dalam sebulan Ramadan tahun lepas, 700,000 tan metrik bulan Ramadan dibazir. Bazir macam tu je. Maksudnya apa? Ramai kalangan kita ni yang puasa dia jaga tu ya. Dia jaga perut dengan dia jaga hak bawah perut daripada subuh sampai maghrib. Tu yang dia jaga. Lepas tu dia tak jaga dah. Jadi kalau boleh tuan-tuan,
tahun ni persediaan kita azam. Kita tak mau yang tu. Kita tak mau. Naik sikit setingkat. Naik setingkat. Setingkat atas ni disebut sebagai puasa khawas. Puasa yang orang yang special sikit. Puasa special ni macam mana? Dia jaga perut dia jaga hak bawah perut tu, dan dia jaga daripada segala perkara hak mungkar sepanjang Ramadan. Jaga. Itu atas sikit. Kita nak yang ni lah paling kurang. Paling kurang kita nak yang ni. Azam tuan-tuan, boleh azam malam ni? Azam je lah malam ni. Tuan-tuan, Islam mudah ya. Azam aja pahala lah. Azam saja pahala. Kerana Nabi SAW sebut, Nabi kata, setengah kata tu hadis kursi, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang dia berazam untuk buat satu kebaikan. Tuan-tuan azam malam ni kan, nak angkat martabat puasa kan, azam malam ni dah. Baik dah tu, baik dah. Barang siapa yang dia berazam untuk buat satu kebaikan, falam ya'malha, lepas tu tak buat, nak buat macam mana? Kalah dengan nafsu. Kalah juga kan. Time beli tu 5 juga. Orang selalu sangkut 4, dia 5 terus. Sebab banyak sangat beli tu kan. Kalah dia. Tapi dia azam dah malam ni. Maka ikut hadis tu kata, katabahallahu indahu hasanah kamilah. Telah ditulis bagi dia satu pahala penuh. Bukan setengah. Bukan setengah, bukan suku dah. Pahala penuh. Jadi sebab tu penting kita azam ni. Kita azam ni penting. Kerana dengan azam saja sudah boleh pahala. Kita azam lah sungguh-sungguh. Tengok lagi berapa banyak boleh kita azam malam ni ya. Baik. Maka paling utama kita azam supaya kita puasa kita tahun ini meningkat daripada hak tahun lepas. Iaitu daripada puasa awam naik kepada puasa khawas. Kalau boleh tuan-tuan naik kepada martabat paling tinggi sekali, Imam Ghazali sebut, iaitu puasa khawasul khawas. Khawasul khawas. Special dalam special, special atas special. Kalau hak paling rendah tadi ni dia jaga perut dengan jaga bawah perut ya, sepanjang tempoh puasa. Kan? Daripada subuh sampai maghrib. Kalau hak puasa special khawas, dia jaga tu, kemudian dia jaga lagi daripada perkara-perkara mungkar. Tak buat. Mata jaga, telinga jaga, semua jaga. Mulut jaga, semua jaga. Beli makan pun tak lebih, cukup mana aja. Atas sikit lagi. Dia senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling tinggi. Yang tu paling tinggi sekali. Maksudnya paling mudah balik seperti mana kita bahas minggu lepas dengan minggu sebelumnya. Setiap amalan kita tu, setiap tindakan kita yang ibadat confirm dah untuk Allah. Perkara-perkara adat kita, hak biasa kita buat sebagai seorang manusia, tidur kita, bangun kita, jalan kita, makan kita, semua tu hak biasa-biasa kita buat. Masuk bilik air, keluar bilik air, kita hubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling asas untuk kita dapat apa? Kita ini senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu azam pertama tuan-tuan. Kalau boleh kita azam malam ni. Azam berkait dengan persediaan hati juga. Kita azam daripada malam ni juga apakah ibadah-ibadah kita nak buat. Azam dah malam ni. Kenapa? Kerana pertama confirm dapat pahala. Malam ni kita azam tarawih 20 rakaat. Azam malam ni, azam lah. Kerana dia mesti mula dengan azam. Kalau dia tak azam, tak ada. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam dulu, lepas tu baru tawakal. Kan? Dia urutannya macam tu. Maka mula kita dengan azam. Jadi tuan-tuan malam ni azam. Perkara amalan ibadah puasa dalam bulan puasa ni yang biasa kita buat kan? Tarawih.
Jadi kita azam 20 rakaat. Ringan sikit boleh dah nak ringankan 20 rakaat tu. Kalau tak larat buat berterusan, buat secara apa orang kata, rehat-rehat. Boleh. Kita buat 8 rakaat, kita rehat sekejap ke belakang. Janganlah baring. Kalau baring habis terus lah. Rehat sekejap belakang baca Quran. Lengah lah kan. Duduk belakang baca Quran sekejap. Selagi imam dah habis 4 rakaat, kita masuk balik. Kita dah kurang 4 rakaat. Tak apa lah. Semayang lagi. Selagi letih juga, rehat balik belakang. Dan sambung balik. Kita dah kurang 8 rakaat katakan. Habis, semayanglah seorang-seorang 8 rakaat. Boleh tak? Boleh, tak salah. Tak ada salahnya. Kerana waktu solat tarawih itu bermula daripada lepas semayang isyak kita sehinggalah masuk subuh esok Masuk subuh esok. Jadi kalau tuan-tuan nak tarawih pukul berapa? Pukul 2 boleh. Nak tarawih pukul 4 boleh. Nak tarawih pukul 5 pun boleh. Sekarang tarawih pukul subuh pukul apa? 6.10. 6.5 minit. Nak tarawih pukul 6 pun boleh. Tapi boleh 2 rakaat lah. Jadi tempoh tu panjang. Maka kita azam malam ni buat 20. Nak kuliah apa tak boleh lah kan. Tumpulah ibadat lah kita. Kan kita ibadat tu sungguh. Tuan-tuan, Quran mesti azam tu sekarang. Mesti mau khatam Quran. Kalau mudah macam ni tuan-tuan, Ramadan kalau tak khatam Quran bukan Ramadan lah. Puasa kalau tak khatam Quran bukan puasa lah. Dan khatam tu pula bukan macam khatam yang kita duk buat setengah tempat lah buat kan. Dia bahagi berapa kumpulan? 10 kumpulan. Satu kumpulan baca 3 juzuk, 1 sampai 3. Kumpulan 2, 4 sampai 6. Kumpulan 3, 7 sampai 9. Sampailah 30 kan. 10 kumpulan. Itu tak khatam tu lah. Itu seronok-seronok bersosial saja. Itu khatam seronok-seronok. Khatam memang kita baca daripada awal sampai hujung. Ataupun khatam juga kita baca orang lain dengar. Tu khatam. Kita baca orang lain dengar. Orang lain baca dia sambung lah. Kita baca 1 juzuk, orang lain semua dengar kita baca. Ataupun kita baca semuka, orang lain semua dengar. Kemudian orang kedua pula baca muka kedua, orang lain dengar pula, kita dengar pula. Sehinggalah habis 30 juzuk. Itu khatam juga. Tapi yang apa ni, selalunya ialah orang apa ni, orang ialah baru-baru nak kenal. Kan, baru-baru nak kenal Quran, dia buatlah macam tu. Bahagi 10 kumpulan. Kumpulan 1, 1, 3. Kumpulan 2, 4, 6. Kumpulan 3, 7, 9. Kumpulan 4, 10, 12. Sampailah habis kan. Baca serentak. Habis tu, semua dah khatam. Senang no. Senang sangat. Memang Islam tu senang. Tapi tak sesenang itulah kan. Tuan-tuan, pastikan habis. Kalau umur dah 63 ke atas, 63 ke atas, dia kena ada special punya azam. 2 kali. 2 kali. 63 ke atas. Ni sunnah ya. Sebab apa sunnah? Kerana Nabi, tahun terakhir Nabi SAW, Ramadan, Nabi ulang 2 kali khatam dengan Jibril. Tahun terakhir. Nabi umur berapa wafat? 63. Jadi kalau tuan-tuan dah 63 ke atas, 2 kali khatam. Boleh semangat nampak lah. Boleh apa tak boleh. Tuan-tuan janganlah baca Taranum memanglah tak habis. Dia pergi Taranum Bayati, Taranum Ras, memanglah tak habis makcik. Kan? Baca biasa lah. Tapi tajwid, jangan tak tajwid pula. Malam yujawidil Qur'ana athimun. Siapa tak tajwidkan Quran dosa. Li'annahu bihi ilahun anzala. Kerana Tuhan turunkan Quran itu dengan tajwid. Wajib tajwid. Tapi dalam bacaan kita boleh baca laju. Yang 5 baca 2 rakaat. Kalau mak jaiz, ya kan? Mak arid sukun janganlah 6 rakaat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis tu. Itu 6 rakaat kan, bagi 2 rakaat je lah. Ma'arid.
ya, dia boleh habis. Ya. Tuan-tuan, kadang-kadang ambil inspirasi lah ya. Orang-orang alim ni satu kali semayang tu kan khatam terus Quran. Boleh dah ambil inspirasi sikit kan. 2 rakaat semayang tu habis Quran. 2 rakaat semayang habis Quran. Macam mana? Takkanlah kita 30 hari tak boleh habis. Ya, orang alim, orang-orang yang Masya Allah lah kan, yang nak beribadat ni, 2 rakaat itu dia habis Quran. Jadi tuan-tuan, azam mudah-mudahan ya. Azam mudah-mudahan Quran mesti habis. Tuan-tuan, dan kalau boleh kita advance dah sekarang ni. Ini cerita lama dah ni ya. Suruh habis khatam Quran ni cerita lama dah. Dia zaman sekarang ni kita dah advance dah. Habis sekali baca Quran, 1 kali round pula baca dia punya terjemahan. Itu zaman sekarang ni. Trend baru ni tuan-tuan. Ikut trending sikit. Ni ada trending kereta, trending motor, tak apa lah, terpulang dah. Tapi ni trending yang bagus ni, iaitu kita khatam Quran, kemudian kita khatam pula translation, dia punya terjemahan kita baca terjemahan. Seumur hidup kita dah, bila lagi nak baca kan terjemahan Quran, wahyu daripada Allah Ta'ala, turun, bukannya turun daripada 7 petala langit nun. Betapa rugi kalau kita tak pernah sekali kita cuba faham ya, faham secara apa? Secara mudah macam tu. Jadi tuan-tuan, azam tahun ni kita khatam Quran. Kalau dah umur 63 ke atas, 2 kali khatam. Dan kalau nak ikut trending, khatam sekali habis, khatam sekali lagi. Dia punya anggur tu macam tak apa nak jelas dia. Terjemahan dia. Ya. Baik, yang ketiga, amalan dalam bulan puasa kita, sedekah tuan-tuan. Sedekah. Kerana Nabi SAW diriwayatkan Nabi ni sedekah, dia memang pemurah. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, Nabi itu karrihil mursalah. Nabi ni memang dah pemurah dah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, masuk Ramadan, dia rihil mursalah. Dia seperti angin lalu. Mana masuk poket keluar. Jangan masuk poket tengok dulu. Tengok dulu tu lambat sikit. Masuk poket keluar bagi dia. Karihil mursalah. Seperti angin lalu je dia bagi. Tak salah tuan-tuan ya, kalau setiap hari kita set dah duit. Nak tengoklah kemampuan masing-masing lah. Tapi biar ada bagi. Allah kata kat kita, abdi unfiq alaik. Hamba-Ku beri, aku beri balik. Kita percaya yang tu. Hamba-Ku beri, infak, beri, unfiq alaik, aku beri balik kamu. Kita cuba amal tu, tuan. Maknanya kalau tak salah kita letak RM10 ke sehari, set dah RM300 untuk derma. Set dah 300. Set sebelah. Macam kita set nak bagi baju anak apa semua, set sebelah 300. Dan kalau boleh tahun ni kita rasa orang sebut kan fadilat bersedekah ni tak boleh dirasai melainkan bagi orang yang pernah rasa aja. Nak cerita tak boleh. Fadilat sedekah ni kita nak cerita tak boleh, melainkan bagi orang yang pernah rasa aja. Bagi orang yang pernah rasa besarnya fadilat tu, dia tahu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan bulan puasa tahun ni kita cuba infak. Cuba. Kalau tak boleh RM10 sehari, RM5. Tak boleh RM5, RM1. Tak boleh RM1. 5 kupang skip tuan-tuan. Kita ni semua hak jenis boleh bayar fitrah belaka kan. Hak jenis bayar fitrah belaka boleh ni, mana berada jugalah kan. Ya, lebihlah sikit ya. Lebih sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka bagi kita untuk kita nampak fadilat daripada bersedekah tersebut. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Masuklah insya-Allah. Berapa minit 6 minit. Okey. Saya nak tekan juga sikit berkenaan dengan cara tidur. Kalau boleh masuk bulan puasa ni tuan-tuan, kita cuba untuk amalkan cara tidur sunnah. Ya, cara tidur sunnah.
Nabi SAW tidurnya bila? Lepas isyak tidur dah. Lepas isyak tidur dah. Bila bangun? Sepertiga malam lah. Waktu bila tu? Lebih kurang dalam pukul 2.30, 2.30 bangun balik. Tu yang saya sebut tadi ni. Tarawih kalau tak habis dengan imam, kalau tak larat dengan imam, tarawih sendiri kan pukul 3. Tapi jangan tunggu 3 tak sampai terus 6 dia target dia pukul 3 tapi tak pernah pukul 3 pun. Tak payahlah macam tu. Habis kalau dengan imam Tapi kalau kita nak tangguh pukul 3 elok sangat. Cuma Nabi SAW dia bangun 2.30, 3, Nabi akan tidur balik lebih kurang sejam setengah sebelum subuh. Tu. Sejam setengah sebelum subuh. Sekarang subuh 6-5 minit kan. Maknanya pukul 5 lebih kurang 4.30 Nabi tidur balik. 4.30 Nabi tidur balik. Lepas tu bangun bila? Subuh orang lah. Kalau kita nak sahurlah awal sikit bangun. Awal sikit bangun tu kan. Masuk 6-5 minit dah. Mungkin pukul 5.40 kita bangun balik. Kemudian sahur apa semua. Kalau makcik-makcik mungkinlah bangun awal sikit kan untuk siapkan sahur apa semua dah. Jadi tadi pukul 3 bangun balik, kemudian lebih kurang pukul 4.30 tidur. Kemudian sebelum subuh bangun balik. Lepas tu subuh, kemudian tak tidur lah. Yang ni yang selalu kita silap ni Lepas subuh, tu paling sedap bulan puasa. Yang tu paling sedap bulan puasa ni, ya Allah. Tuan-tuan azam lah, tak payahlah yang tuan-tuan fikirlah buat kerja apa, berkebun sikit kan, lepas sembahyang subuh tu kan, angkat cangkur sikit, hilang lah rasa ngantuk tu. Tidur balik waktu bila? Tidur balik waktu qailulah. Kerana Nabi kata qilu fa inna syayatina la yaqil. Nabi kata kamu qailulah lah. Qailulah lah kamu semua. Tidur sekejap sebelum zuhur atau selepas zuhur. Lebih kurang 15 minit, setengah jam, 20 minit sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. 15 minit, 20 minit gitu lebih kurang Bukan waktu zuhur tu. Setengah qailullah waktu zuhur tu qailullah. Itu bukan. Sebelum atau selepas. Lebih kurang 15 minit, 20 minit tidur. Tidur sekejap waktu tu. Kata ulama, kenapa tidur qailullah? Kerana yang ni akan membantu hak malam orang. Jadi selepas saja qailullah tak ada tidur dah. Melainkan selepas isyak sekarang. Itu satu pusingan dia. Itu satu pusingan dia tu. Mudah-mudahan tuan-tuan bolehlah kot kita try puasa kali ni Jelas ke tu? Aku takut tak clear. Kita tidur bila? Lepas isyak tidur. Sekarang ni lepas tarawih lah. Kan? Lepas tarawih tidur. Sembang-sembang tak ada lah. Sembang-sembang tak ada. Maknanya wallahualam lah, makan more ni sebenarnya khilaf sunnah lah. Dari satu sudut lah. Dari satu sudut sunnah juga, iaitu beri makan sunnah. Beri makan sunnah. Tapi kalau dah sembang sampai pukul 12, pukul 1, itu dah mula sunnah jadi tak sunnah terus. Tapi kalau ikut Nabi SAW, tidurnya memang lepas isyak tidur. Atau bila ada semayang lagi, lepas semayang tu habis, lepas tarawih tidur. Bangun balik pukul 2.30. Bangun balik. Kemudian tidur balik 4.30. Kemudian bangun balik sahur subuh. Tak tidur dah, melainkan apabila zuhur sekarang, iaitu qailulah. Itulah pusingan dia. Pusingan dia. Tuan-tuan cuba tengok pusingan ni. Cukup cantik. Cukup cantik. Kalau tuan-tuan rasa tak apa sedap, baca dari sudut medik. Baca dari sudut medical dia. Medical pun approve cara ni. Tuan-tuan boleh sembang lah dengan doktor perubatan. Kalau nap tidur qailullah ni,
Saya baca dalam apa ni, dalam internet, syarikat Google biasa orang tahulah syarikat Google internet tu, dia sediakan katil dalam pejabat, satu ruang khusus untuk staf dia tidur tengah hari. Tu penting tengah hari tidur. Jadi kita tidur. Cuma janganlah terlajak tuan-tuan. Udah penting sungguh sampai asar. Taklah macam tu kan. Penting lah 20 minit, kokok pun 30, sejam, Allah alam lah kan. Tapi taklah sampai asar. Tidur, insya-Allah tuan-tuan, dia akan ada satu kebaikan untuk kita. Jadi banyak lagi nak sembang tentang persediaan ni, tapi yalah kita follow lah SOP tu ya. Apapun, malam ni kita bincang sikit tentang persediaan kita untuk masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Mudahan sikit-sikit banyak yang kita bincang ni dapat manfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita doa selalu puasa kita ni adalah satu puasa yang hebat pada tahun ini, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan perubahan kepada kita, dan mudah-mudahan puasa yang ni dia boleh jadi apa ni, dia sebut apa, dia charge kita 1 tahun. Sebab tu kena puasa sungguh-sungguh, kerana dia charge tu untuk 1 tahun punya. 1 tahun tuan-tuan. Bukan sikit-sikit punya. 30 hari ni adalah untuk 11 bulan punya charge. Jadi buatlah sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita juga akan mendapat kebaikannya yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang minta maaf banyak-banyak. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma ya Allah warzuqna al-amala bih. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.